Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat datang ke kelas biologi. Okey, so untuk hari ni kita akan masuk bab 2 dulu, iaitu sel. Okey, so kita akan kenalan dengan struktur sel dan fungsi bagi sel. Okey, so untuk dalam sesuatu sel, organel yang pertama yang terdapat yang paling penting sekali dalam sesuatu sel ialah nukleus. Saya rasa semua orang dah tahu apa itu nukleus. Okey, so nukleus sebenarnya berfungsi untuk membawa maklumat genetik, yang mana maklumat genetik terkandung di dalam kromosom dan berfungsi untuk mengawal aktiviti sel. Jadi, kesemua aktiviti sel sebenarnya dikawal oleh nukleus. Okey. Kemudian seterusnya kita akan tengok organel yang kedua, iaitu jalinan endoplasma kasar. Okey, untuk jalinan endoplasma kasar, kalau perhatikan ini adalah lakaran dua dimensi untuk jalinan endoplasma kasar, dan kita nampak kat sini dia ada bintik-bintik kat sini. Okey, di atas jalinan endoplasma kasar ni. Okey, yang berbintik ni sebenarnya adalah ribosom. Ribosom berfungsi untuk mensintesis protein. Dan apabila ribosom melekat pada jalinan endoplasma kasar, bermaksud jalinan endoplasma kasar mengangkut protein yang telah disintesis oleh ribosom. Okey, melalui basikal angkutan nanti untuk ke seterusnya. Okey, kemudian yang ketiga kita ada jalinan endoplasma licin. Okey, dia lebih kurang sama seperti jalinan endoplasma kasar dari segi lakaran bentuknya lah. Cuma bezanya untuk jalinan endoplasma licin dia ada ribosom. So dia licin semua je, tak ada ribosom, tak ada bintik-bintik tadi. Dan berfungsi untuk mensintesis lipid. Okey, kalau tadi protein, yang ini untuk lipid. Okey, dan juga untuk menyah toksin dadah dan ataupun racun yang mungkin ada termasuk ke dalam sel. Okey, termasuklah kalau makan ubat ke apa ke, itu akan dinyatoksinkan oleh jalinan endoplasma licin. Okey, dan seterusnya yang keempat, jasad Golgi yang berfungsi untuk, ada 4 fungsi utama: mengubah suai, memproses, membungkus dan mengangkut 3 bahan utama, iaitu protein, karbohidrat dan lipid. Okey. Dan juga glycoprotein lah. Protein dan juga tu sebenarnya yang diubah suai nantilah. Okey, kemudian kita ada ribosom. Kita dah terangkan tadi mensintesis protein. Okey, seterusnya kita akan tengok yang keenam, mitokondria. Yang ini organel yang paling penting sekali, yang mana berfungsi untuk menjana tenaga. Maksudnya dialah yang akan hasilkan tenaga yang terdapat di dalam sel bagi seseorang melakukan aktiviti sel. Okey, so tenaga yang dihasilkan yang dijana adalah dalam bentuk ATP. Dan kalau kita perhatikan, ini adalah bentuk lakaran dua dimensi bagi mitokondria, seolah-olah seperti sausage. Maksudnya roti yang panjang, kemudian dia ada permukaan yang berlipat-lipat ni, seolah-olah seperti sos yang kita letak di tengah-tengah tu. Kenapa dia berlipat-lipat macam ni? Kenapa dia boleh lipat macam ni? Supaya luas permukaan dia besar, bertambah. So, lebih banyaklah tenaga yang dapat dihasilkan oleh mitokondria ini. Okey, selain itu, mitokondria juga penting untuk respirasi sel, tapak respirasi sel lah. Okey, kemudian kita ada kloroplas yang terdapat dalam sel tumbuhan. Kloroplas ni, dalam kloroplas mengandungi klorofil. Okey, pigmen hijau yang terdapat dalam kloroplas tu dinamakan sebagai klorofil. Oleh itu, hanya tumbuhan yang mengandungi kloroplas, sebab klorofil untuk menyerap tenaga cahaya. Okey, dan tenaga cahaya diperlukan untuk menjalankan proses fotosintesis, dan ini adalah bentuk kloroplas. Dalam kloroplas kita boleh jumpa stroma dan juga granum ataupun grana lah yang bulat-bulat ni. Okey, kemudian kita ada wakul. Lazimnya wakul ni lebih daripada sel tumbuhan lah. Sel haiwan jadi kecil je, tak pernah nampak. Okey, so wakul sebenarnya adalah tempat simpanan subsel yang mengandungi bahan simpanan dalam sel lah. Okey. Contohnya mungkin air yang terkandung di dalam wakul. Sekiranya banyak air yang diterima oleh tumbuhan, diserap. Okey, kemudian kita ada membran plasma yang bersifat sebara telap, berfungsi untuk mengawal bahan keluar dan masuk sel. Okey, kemudian sitoplasma, bukan organel sebenarnya, ialah medium tindak balas biokimia bagi sesuatu sel. Okey.
Dan akhir sekali kita ada lisosom, iaitu di dalam lisosom terdapat enzim yang dinamakan sebagai lisozim. Okey, lisosom, lisozim. Fungsi dia adalah untuk menghuraikan bahan organik kompleks ataupun menghidrolisis lah. Okey, menguraikan, akhirnya nanti dia akan terhidrolisis, terurai. Okey, itu fungsi lisosom. Okey, itu sahaja.